Nanti saya akan upload balik lah ke YouTube lah, ke TikTok saya. Tu dah record kan? Maklumlah, TikTokers baru. Itu kan dah merah tu dah record kan? Dekat atas tu. Yang nampak tak cursor saya? Tak nampak Oh tak ada, tak tertekan lah tadi. Okay, jadi kita tengok yang sini balik. Okay, fx pergi ke px tu. Okay, jadi sekarang kita tengok yang kedua pula, yang warna purple. Warna purple GF. Jadi itu cara kita nak tulis, cikgu tulis purple lah. GFX ialah 2x tambah 3. Okay, itu GFX. Sekarang dia bagi dalam soalan, okay, dalam soalan dia bagi G negatif 1x. Maksudnya apa? G negatif 1 ini adalah songsang ataupun inverse. Okay, songsang ataupun inverse. Jadi G negatif 1 kita adalah X tolak 3. Okay, sekarang dia suruh cari nilai P. Nilai P tu adalah Fx. Maksudnya, daripada soalan ini, kita kena cari Fx. Okay, first kita tengok fx yang diberikan, adakah ini fungsi utama fx yang kita nak cari? Tak, bukan. Okay, maksud fungsi utama tu yang ada di depan. Jadi sekarang ni kita boleh bergembira sebab fx tu berada di belakang. Jadi kita nak cari bukan fungsi utama. Jadi makin senang lah kerja kita. Okay, sekarang ni daripada G negatif 1x tu, okay, G negatif 1x tu, kita boleh cari fungsi gx. Okey, jadi daripada gx nak cari songsang x, kita buat let y, katakan y. Sama juga konsepnya, apabila kita dapat g negatif 1x, nak cari gx balik, dia macam ni. Gx nak songsang jadi g negatif 1. Yang ni kita gunakan konsep let y tu kan. Ni ke sini. Jadi ini pun sama. Nak patah balik, kita let y kan balik G negatif 1 tu. Okay. Jadi sekarang kita akan samakan G negatif 1 kita. Okay. G negatif 1x. Kita sama dengan x tolak 3. Jadi kita akan katakan ataupun let y. Maksudnya let y sama dengan x tolak 3. Okey, bila kita dah buat macam ni, seterusnya kita akan jadikan x sebagai subjek ataupun perkara rumus. Okey, subjek dalam bahasa Inggeris, perkara rumus dalam bahasa Melayu. Benda ni awak dah belajar waktu form 2 lagi. Okey, jadi bukan form 2, form 1 dah belajar dah. Maksudnya kita nak pindah x ni supaya duduk seorang-seorang sebelah kiri. Jadi, x tolak 3 sama dengan y. Mana yang tak ada, bukan x tu, 3 ni pindah pergi ke sana. Ini sebab tu cikgu cakap tadi. Apa yang awak nak mahir, awak nak mahir dalam Maths, algebra awak kena strong. Jadi, y tambah 3. Okey, jadi bila dah dapat y tambah 3 itu adalah gx. Okey, sekarang ni gx kita ialah x tambah 3. Dapat gx. Sekarang kita ada gfx iaitu 2x tambah 3. Jadi macam mana kita nak cari fx? Okey. Bila fungsi utama, okey, contohnya kita nak gf. Okey, asalnya gx kan? Kalau kita nak, okey, sebelum cikgu pergi ke fungsi gubahan, contoh kalau kita nak g2. Maksudnya, tempat x itu kita akan gantikan dengan 2 tambah 3. Jadi, kita akan dapat G2 kita 5. Sama juga konsep apabila kita nak fungsi gubahan. GFX. Maksudnya kat sini, setiap yang ada x, kita gantikan dengan fx. Okey, fx kita tadi px. Betul tak? Px. Okey. Jadi fx kita tak tahu. Jadi letak fx sebab kita tak tahu nilai p tu kan. Tambah 3. Maksudnya ini ganti dengan fx. Okey. X kat situ ganti dengan fx. Okey.
Jadi, seterusnya kita samakan dengan GFX yang ke atas ni. Yang ni tadi. Yang ni. 2X tambah 3 dekat atas tu. Jadi, setelah itu awak akan dapat Fx kat situ. Okey, jadi kita tengok ke bawah. Maksudnya kita samakan. Kita bandingkan Fx tambah 3 akan sama dengan 2X tambah 3. Okey, sekarang kita nak jadikan Fx sebagai perkara rumus. Yang selain Fx pindah ke kanan. Maksudnya 3 pindah pergi ke sebelah, awak akan dapat Fx sama dengan 2x tambah 3 tolak 3. Sepatutnya tak payah tulis dah. Benda ni budak form 1 dah belajar. Jadi Fx sama dengan 2x. Okey, selepas dah dapat 2. Okey, selepas dah dapat 2. Kita bandingkan dengan yang tadi. Yang kita dah baca daripada gambar rajah. Okey, yang kita dah baca daripada gambar rajah. Kita baca gambar rajah tadi, apa Fx kita? Fx kita apa daripada gambar rajah? Px, betul tak? Okey, Fx kita Px. Jadi kita bandingkan saja. Fx kita awak akan dapat kat situ. Fx yang asal tadi. Fx. Fx. Jadi kenapa hilang semua ni? Fx. Terpadam. Fx sama dengan Px. Jadi P kita, bila kita dah bandingkan, dia akan sama dengan 2. Settle masalah. Kita dah dapat P sama dengan 2. Jadi kat situ kita dah dapat. Okay? Kita dah dapat nombor 1. Okey, yang kedua, Fx kita dah dapat. Bila Fx kita dah dapat, kita nak cari pula yang kedua. Soalannya dia nak, sekejap. Macam cikgu pernah cakap kan, dekat murid-murid cikgu tak suka ke tepi jawapan. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi bila awak rasa buku awak ada lagi, garis. Buku awak ada ruang lagi dekat tepi tu, garis dan buat soalan yang kedua. Okey, jadi yang kedua kita nak, soalan B dia nak F2. Okey, apa maksud F2? F2X. Okey, tadi kita dah dapat Fx. Fx kita dapat 2x. Okey, bila kita dah dapat 2x, maksud F2x tu, F sebagai fungsi utama, F juga masuk ke dalam F balik ganti tempat X. Okey, jadi sekarang F2X, apa yang missing ni ya? Macam mana cikgu nak senyapkan dia? Mereka wasip tak juga. Okey, jadi sekarang F2X maksudnya kita ada F fungsi utama kan? 2. Okey. Kat dalam kurungan tu awak letak Fx. Maksudnya Fx kita sekarang adalah 2x. Jadi F2x sama dengan 2 darab 2, 4x. Okey. Itu saja dia nak. Okey, yang kedua dia nak Fn. F kuasa n. Yang ni kena hati-hati. Okey, F kuasa n. Jadi, first kali kita dah buat F2 kan? Cuba buat F3 pula. Okey, kita buat F3. F3X. Kita akan dapat 4. Lepas tu nilai X tu ganti balik dengan Fx. Kita akan dapat 8X. Okey, kita buat sampai F4. Sebab cikgu nak tengok bila genap dapat apa, bila ganjil dapat apa. Sama ke tak? Kalau sama, kita boleh buat satu kali je. Okey, satu harung je. Kalau tak sama, kita kena asingkan. Genap asing, ganjil asing. Okey, jadi kita tengok pula F4, maksudnya 8X tu ganti balik dengan F.
F3 masuk satu lagi F jadi 4F. F4 sorry. 8 darab 2 dapat 16. Jadi awak kena tengok pattern dia sekarang. Yang ni F2 dapat 4, F3 dapat 8, F4 dapat 16. Okey, sekarang ni awak tengok 2 kuasa berapa? Dapat 4. Yang ni 2 kuasa 2. Yang ni dapat 8, 2 kuasa 3. 16, 2 kuasa 4. Okey, jadi awak nampak tak sekarang? Dia punya N, dia punya 2 kuasa tu adalah sama dengan kuasa bagi F tu. Betul tak? F3, F4 sama dengan 2 kuasa 4. Jadi bolehlah kita buat Fn, F kuasa Nx ialah 2 kuasa Nx. Jadi contohnya kita nak F10. Jadi kita boleh cari F10. Maksud F10 kita adalah 2 kuasa 10x. Jadi tekan saja kalkulator kita yang canggih. 2 kuasa 10. Akan dapat 1024. Jadi untuk soalan ni dia tak tanya. Ada kadang-kadang dia tanya. Contohnya dia tanya F12. Jadi kita boleh terus masukkan dalam kita punya pattern ni. Ataupun kita panggil macam, pattern lah. Janjang macam tu. Tapi yang ni dalam fungsi. Okey? Boleh ya? Jadi kita settle soalan pertama. Okey, jadi awak boleh screenshot dulu. Cikgu buat ni. Untuk awak punya apa orang panggil? Awak punya rujukan. Okey, jadi yang ni jawapan dia untuk yang tadi. Okey, Fn tu itu soalan yang B2. Okey, jadi awak dah dapat kat situ 3 markah, 4 markah, 7 markah. Okey, jadi kemungkinan soalan ni dia keluar kertas 2. Okey, jadi yang ni untuk trial ni dia keluar kertas 2. Okey, settle. 1, 2, 3. Cikgu pergi ke soalan seterusnya. Yang ni soalan pattern yang pattern yang ada graf. Tadi ada rajah. Okey. Jadi yang ni pun soalannya banyak markah dia. 3, 4, 6. Okey. Fungsi ni bila awak dah faham cara nak buat, tak ada masalah tau. Yang penting memang algebra awak kena strong. Algebra je. Yang penting algebra je. Jadi bila cuti ni, ni kan tengah cuti sekolah sekarang. Awak buatlah modul algebra. Carilah mana-mana modul algebra ataupun awak tanya cikgu awak mana-mana latihan untuk memantapkan algebra awak. Banyak. Jadi contohnya kalau murid cikgu tu cikgu dah bagi dah. Bawa balik ketak je. Boleh dalam bebel pun dalam live kan. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, nampak tak? Ini cikgu besarkan lagi. Okey, soalan yang kedua ni dia melibatkan graf modulus. Okey, maksud modulus apabila awak masukkan nilai walaupun negatif dia akan bertukar menjadi positif. Itu modulus. Apa sahaja nilai semuanya akan jadi positif. Sebab tu kalau awak perasan dia tiada image di bawah ni. Ini kan bahagian negatif. Dia tiada image di bawah negatif. Sebab graf ni modulus. Iaitu dia memerlukan hanya nilai positif. Jadi kalau awak perasan kalau kita pergi ke formula luas, luas segitiga menggunakan koordinat dalam koordinat geometri tu, dia ada simbol modulus ni dalam formula tu. Okey, semua okey lagi? Boleh cikgu pergi ke soalan yang kedua? Cikgu komen sikit, tap screen sikit. Dia banyak sikit. Love. Okey, megat. Siapa megat ni? Dari mana megat?
Macam kenal ya. Mana layan? Layan tu tak nak. Nak layan gift tu. Okey. Kan Sultan Pemurah tadi siapa tu? Okey, jom kita ke soalan yang kedua. Apa? Burung unta? Ada kat zoo lah. Oh, dia lahir kat mana? Tak tahulah. Nanti ibu cari. Burung unta pula dia tanyanya. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. Rajah ini, okey, awak baca betul-betul soalan. Rajah menunjukkan fungsinya fx sama dengan m tambah 2x. Ada modulus daripada 0 hingga 6. 0 hingga 6. Jadi, cari nilai m dan n. Mana n? N kat sini. N kat sini. Apa maksud koordinat kat situ? Itu adalah apa yang kosong. X ataupun Y yang kosong. Jadi awak kena ingat. Dekat paksi X, Y yang kosong. Dekat paksi Y, X yang kosong. Dia terbalik. Okey. Jadi sekarang kalau awak tengok kat sini, 4 ni, dekat 4 ni, dia adalah nilai X yang kosong. Iaitu 0, 4. Kalau kita baca koordinat. Yang bawah tu dekat N tu, kita akan baca N kosong. Maksudnya nilai Y dia yang kosong. Okey, jadi awak kena tahu baca koordinat. Koordinat pun awak dah belajar waktu form 2 kan. Cara nak baca koordinat. Jadi kalau awak baca kat sini, nilai 6 ni adalah nilai F6. Tapi kita tak tahu F6 tu dapat berapa. Betul tak? Okey, jadi sekarang kita kena tengok macam mana kita nak dapatkan nilai. Okey, first kali kita ada F6. F6 kita tak tahu dapat berapa. Tapi kita gantikan nilai X tu dengan 6. M tambah 2 darab 6 dapat 12. Setiap kali kita ganti nilai, awak wajib tunjukkan dalam pengiraan awak. Tak kira lah awak dapat 1 darab 0, 0. Awak tetap kena tulis 1 kurungan 0. Okey? Dia nak tengok penggantian tu. Nak tengok awak faham ke tak nak gunakan formula. Jadi walaupun awak pandai, awak bijak, dia memang dah ada orang panggil deal dengan kilang. Okey? Dia dengan kilang dakwat pen. Dia nak suruh dakwat pen awak habis. Jadi dia berdeal macam tu. Jadi macam mana sekalipun awak kena tunjukkan juga dia punya penggantian itu. Jadi yang ni kita tak tahu kan F6. Jadi apa lagi yang kita tahu? Ni 04. Apa maksud tu? F0 ke F4? Kita gantikan nilai X0 ataupun Y0. Cuba komen, cikgu nak tengok nilai apa yang kosong dekat 04. 04 nilai apa yang kosong? Okey, nilai 0. 0 X. Okey, faham. X kosong Jadi X kosong. Jadi apa yang awak kena masukkan? Awak ganti semua nilai X dengan kosong yang ada. Jadi kita ada M tambah 2 darab 0. Nilai X tu yang kosong kan? Jadi jawapan dia apa? F0. F0 sama dengan 4. Kalau kita ikutkan. Okey, F0 sama dengan 4. Sorry, kena letak atas ni. Sekejap, cikgu alih sikit. Mana-mana cikgu yang nak dapatkan surface. Ni saya gunakan surface ya. Senang kita nak mengajar. Boleh contact saya. Sempat lagi iklan. Okey. Jadi yang ni F0 sama dengan 4. Jadi maksudnya M tambah 2 tu. M tambah 2 darab 0 dapat M kan. Jadi M kita akan sama dengan 4. Yang ni sama dengan 4. Jadi kita dapat dah nilai M. Settle masalah. Satu masalah. Jadi sekarang kita dah boleh masukkan nilai dekat kita punya Fx tu. Okay, Fx kita sekarang ialah 4 tambah 2x. Dah dapat nilai M tu. Okay. Selepas dah dapat nilai M, kita cari N. Dia nak N. Maksud N dekat sini,
dekat kita punya koordinat tadi, N kosong tu, koordinat yang ini, yang cikgu highlight ni, N kosong. Apa maksud situ? F apa sama dengan apa? F apa sama dengan apa? Cuba komen. F berapa? F apa dalam kurungan sama dengan apa untuk koordinat N kosong? Cikgu nak tengok sikit. Cepat, komen. Takkan tak tahu? F kosong ke F4? F kosong ke Fn? Cepat, F kosong ataupun Fn? Okey. 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 Okey ke tak? Okey ke tak okey? Kalau tak okey, cikgu cakap je. F apa? N tu apa? Okey, kita ada koordinat. Kita ada koordinat sekarang ni. Koordinat dia N kosong. Okey, N kosong. Apa yang kosong kat situ? Apa yang kosong? Nilai X ke nilai Y yang kosong? N tu nilai X ataupun nilai Y untuk koordinat? Where is benda ni? Saya tak faham lah awak punya ni. Apa yang tu? Okey, cepat. Tak ada yang nak jawab. Okey, tak dengar ni. Okey ke tak suara cikgu ni? Kan tiba-tiba cakap seorang. Okey, apa yang kosong sekarang? Y ke X? Dengar. Dah jawablah. Fn kosong ataupun, okey, cikgu bagi dua jawapan. Yang pertama, F kosong sama dengan N. Atau yang kedua, Fn sama dengan kosong. Yang mana betul? Satu atau dua? Cuba komen satu atau dua. Untuk koordinat N kosong. Itu cara awak baca koordinat untuk maklumat. Bila dah masuk soalan exam ni, dia tak bagi maklumat direct macam buku teks dah. Jadi awak kena faham. Pandai. Dua. Okey, jadi Fn sama dengan kosong. Jadi kita padam yang salah ni. Okey, jadi kita punya maklumat tu adalah Fn sama dengan kosong. Jadi dekat sini, ini yang mana pula ni? Ini yang pertama. Cikgu dah letak dah soalan-soalannya. Dia tak nak ke bawah. Okey, jadi kat sini Fn sama dengan kosong. Maksudnya, kita gantikan N dekat tempat X. Okey, sekarang ni Fn sama dengan kosong. Okey, kita gantikan N dekat tempat X. Maksudnya, 4 tambah 2N sama dengan kosong. Kenapa dapat negatif N ni? Patutnya positif kan? Betul tak? Okey, jadi nilai 0,4. Betul ke? Okey, kita gantikan nilai 4 sama dengan, betul ke tak cikgu buat ni? 2x 2n. Jadi 2n negatif 4 sama dengan 2n. N sama dengan negatif 2. Betul ke tak soalan ni? Sepatutnya nilai n tu positif kan? M4 F04. Okey. Betul kan? 2n. Okey, M tambah 2n sama dengan kosong. Sebab kalau dapat kosong, nilai dia memang kosong. Dia tak ada nilai positif negatif. Jadi 4 tambah 2n sama dengan kosong. 4 pindah pergi sana. Dapat negatif 4. Okey. Ke tadi M tu sepatutnya negatif 4. Fn. Jap. Kalau negatif 4 tadi, okey, 4 tambah
2 darab 3. Akan dapat 2 darab 3, 6, 10. Betul tak? Okey, jadi yang ni kalau kita ikutkan N sama dengan negatif 2. Sedangkan kalau ikut rajah, N tak boleh sama dengan negatif 2. Okey, sekejap. Kita tengok skema dia. Soalan fungsi. Ni skema. Soalan 12. N sama dengan 2. Oh, M sama dengan negatif 4. Macam mana dapat negatif 4? Negatif 4. M tambah. Okey, jadi M tadi kita kena dapatkan negatif 4. Salah kat tadi. Sebabnya sekejap, cikgu baca balik soalan. Domain kosong hingga 6. Okey, M sama dengan negatif 4. Jadi kalau kat sini negatif 4, barulah dapat positif 2 tu lah. Logiknya. Okey, jadi pergi ke sebelah. 2 darab 2 pergi 4 pergi ke sana dapat 4. Jadi N sama dengan 2. Jadi macam mana kita nak tahu sebenarnya negatif 4 ke negatif 10? Sekejap, ni 2, 3, 10. 3, 10. Okey, cuba ganti 1. Negatif 4 darab 1. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Kalau 4 tambah 2 dapat 6. Negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2, jadi 2. Okey? Oh, jadi kita kena apa tu namanya? Kita kena test. Yang ni sama ada dapat negatif 4 ataupun 4 yang tu lah. Sebab F0 tu sama ada kita ada 2. Sama ada dapat negatif 4 ataupun F0 kita 4. Okey? Jadi kita kena tengok mana yang sesuai dengan graf tu. Okey ya. Jadi kita tengok yang kedua, julat bagi fungsi tersebut. Maksudnya daripada Fuyo 10K, apa yang 10K? Mana nak tengok? Apa ni yang 10K? Hai Farah. Okey. Jadi sabar, diam adik. Ibu nak ni. Jadi sekarang kita tengok julat bagi fungsi tersebut. Maksud julat tu apa nilai yang paling kecil dan apa nilai yang paling besar. Sekarang nilai yang paling kecil Y kita adalah kosong lah kat sini ya. Jadi Fx kita daripada kosong, okey, hingga yang paling banyak ni 6 ni. Maksudnya kita kena gantikan dalam dalam fungsi tu F6. Okey, F6 sama dengan negatif 4 tambah 2x. Okey, 2 darab 6. Okey, maksudnya negatif 4 darab 2. 2 darab 6, 12 kan? Negatif 4 tambah 12 dapat 8. Jadi inilah julat dia. Maksudnya daripada 0 hingga 8. Okey, settle masalah yang kedua. Okey, masalah yang ketiga pula. Masalah yang ketiga Fx. Fx besar pada 2. Fx besar pada 2. Jadi bila modulus, dia ada dua cara. Sebab Fx kita sekarang modulus lah. Jadi kita kena tahu Fx kita adalah modulus negatif 4 tambah 2x. Okey, apabila kes besar ataupun kecil ni, dia ada dua kes. Okey, kalau awak tengok buku teks awak, dia ada dua julat tu. Sebab tu dia punya nilai-nilai x lah. Okey, sekarang pertama Fx kita buat besar daripada 2. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang awak kena buat adalah Fx. Okey, untuk yang kedua, Fx kita ubah tanda daripada besar tukar jadi kecil. Okey? Kita ubah tanda daripada besar jadi kecil. Maksudnya bila ubah tanda,
tanda negatif awak tambah. Okey, ini untuk kes modulus sahaja. Okey. Jadi fx besar pada 2. Besar pada 2, fx tu kita ganti, tak ada modulus lah. Maksudnya negatif 4 tambah 2x besar pada 2. Okey, ini kita nak cari nilai julat-julat x tu lah. Okey, lepas tu macam biasa pindah. Negatif 4 pindah pergi ke 2 dapat apa? Negatif 4 ke sana, dia akan dapat 2x besar 2 tambah 4. 2x besar 6. Okey, jadi nak ada sama dengan ke tak ada sama dengan ke, awak kena rujuk soalan. Kalau soalan ada sama dengan, letak. Kalau tak ada, jangan gatal nak letak. Okey, jadi bahagi 2. Bila bahagi 2, x besar pada 3. Itu satu. Okey, itu satu. Yang kedua kena buat juga yang kedua tadi. Fx sama negatif 4 tambah 2x kecil. Okey, tadi satu besar, satu kecil. Okey, satu positif, satu negatif. Okey, jadi negatif 2. Setelah itu, okey, setelah itu negatif 4 pindah ke sana. 2x sama dengan negatif 2 tambah 4. Okey, kalau awak tak yakin negatif 2 tambah 4 tu, awak tekanlah kalkulator ya. Kalkulator ada. Jangan negatif 2 tambah 4 tiba-tiba dapat 6. Okey, jadi 2x kecil pada 2 dan bahagi 2. Jadi yang ni tak ada nilai negatif, simbol dia sama. Jadi kita ada 2. X besar pada 3 atau X kecil pada 1. Okey, kena tulis atau. Jadi kalau jangan malas sangatlah. Maksudnya tulis balik kat bawah. X besar pada 3 atau X kecil pada 1. Baru selesai masalah awak. Jadi sebenarnya tengah-tengah tu tak ada pun. Okey? Tak ada pun dia punya markah. Markah dia kat mana? Markah dia dekat bawah sekali dengan yang atas tu. Awak tukar jadi besar dengan kecil tu. Okey? Boleh? Okey, settle soalan yang kedua. Dah settle soalan yang kedua, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, yang ni biar dulu. Yang ni soalan yang biasa keluar pada kertas 2. Yang ni pun kedah ni pun kertas 2 kata cikgu. Okey, yang ni sabar. Yang ni soalan bawah lagi. Jangan hilang sudah. Okey, yang ni soalan kedah. Yang ni kita baca juga macam gambar rajah yang tadi. Okey, first kita tengok Gx. Dia bagi Gx adalah 3x tambah C. Tak. Oh, sorry. Soalan pertama tak ada kaitan dengan soalan kedua. Soalan pertama, Gx dia petakan kepada diri sendiri. Apa maksud peta pada diri sendiri? Okey, jadi awak kena ingat. Apabila dia peta pada diri sendiri, maksudnya Gx sama dengan X. Gx sama dengan X. Okey, itu maksud peta pada diri sendiri. Okey, jadi sekarang kita tengok Gx peta pada diri sendiri, cari nilai C. Apa lagi dia bagi? Tak ada dah. Okey, jadi Gx. Okey, Gx maksudnya 3x tambah C sama dengan X. Okey, jadi berapa nilai C? Sekejap. Pada diri sendiri, memetakan 2. Okey, 2. Sorry, 2. G2 sama dengan 2. Sorry ya. Bila peta pada diri sendiri, kalau Gx sama dengan X, G2 sama dengan 2. Kalau G3 sama dengan 3. Itu maksudnya cermin diri sendiri. Okay? Jadi G2 sama dengan 2. Maksudnya kita gantikan nilai X dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 darab 2 tambah C sama dengan 2. Gitu. Jadi 3 darab 2 dapat 6.
6 tambah C sama dengan 2. 6 pindah pergi ke sebelah. Pindah, tolak. Tambah, tolak. Tolak, tambah. Darab, bahagi. Bahagi, darab. Okey, jadi C sama dengan 2. Tolak 6. C sama dengan negatif 4. Satu je markah tu. Tak ada lebih-lebih. Kena kod betul markah dia. Okey, jadi tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, sekarang ni kalau awak baca P yang tu, apakah P? Lepas tu kalau A pergi ke C tu apa? Cuba komen A ke C, apakah dia punya fungsi? Okey, kita ada PQ ataupun QP. PQ atau QP. Tadi dia ada FX, EX. Okey, yang mana? PQ atau QP? A pergi ke C. A pergi ke C. QP atau PQ? Cuba komen. QP. Okey, ada yang jawab QP. Kita tengok seorang jawab QP lagi. Okey, semua QP. Okey, good. Jadi memang betul lah jawapan awak. A pergi ke C adalah QP. Kita highlight ni, pergi ke sini. Okey. Jadi kita kena baca yang belakang dahulu. Okey, yang belakang dahulu. Jadi betul jawapan awak QPX. Okey. Sekarang ni yang pertama, A pergi ke B, dia nak apa? Peta yang memetakan set B pergi ke A. Nak terbalik pula dah. Ni. Terbalik. Dia bagi A ke B. Dia minta B ke A. Jadi kita tengok dulu A ke B adalah apa? A ke B tadi P X sama dengan 3X tolak 3. Jadi bila dia nak yang terbalik tu, ini adalah songsang. Okey? Songsang. Awak baca betul-betul soalan. Jadi dia nak P negatif 1X. Boleh cari ke tak? Boleh cari ke tak inverse songsang? Boleh ke tak? Jadi macam mana nak buat? Yang tadi kita dah bincang untuk inverse. First kali apa yang awak akan dapat untuk dapatkan inverse ialah let Y. Let Y sama dengan 3X tolak 3. Dah dapat let Y, kita jadikan X sebagai perkara rumus. Maksudnya 3X tolak 3 sama dengan Y. Pindah yang selain X pergi ke sebelah. 3X sama dengan Y tambah 3. 3 ada kat depan, nak kena buat apa? Bahagi. Jadi X sama dengan Y tambah 3 per 3. Jadi itu adalah dia punya inverse. Jadi sekarang kita tulis dalam bentuk fungsi. P negatif 1X sama dengan, tukar saja Y tu jadi X balik. X tambah 3 per 3. Settle masalah. Yang kedua dia nak QX. Okey, dia nak QX. Sekarang kita dah ada PX kita. Okey, yang kedua dia nak QX. Jadi QX kita nak, dia tak ada. First kali kita baca tadi kan. Yang pertama kita baca PX. Okey. Kita ada sekarang maklumatnya ialah PX sama dengan 3X tolak 3. Yang kedua QPX. QPX sama dengan 9X kuasa 2 tolak 6X tambah 2. Jadi apa nak kena buat? Okey, jadi awak kena risau sekarang sebab apa nak kena risau? Sebab dia punya dia punya fungsi tu, kita kena cari fungsi utama. Itu awak kena risau. Sebab apa? Sebab dia lain daripada yang tadi. Yang tadi dia dah bagi fungsi utama. Sekarang kita nak kena cari fungsi utama. Okey, first kali bila nak cari fungsi utama, fungsi yang kedua tu PX tu awak kena cari songsangan dia. Lepas dah cari songsang, masukkan dalam
GPX. Okey, jadi sekarang kita dah dapat dah songsang dia. Dia dah suruh cari dah awal-awal. Ini songsang dia. Jadi P negatif 1 kita dah ada, iaitu P songsang X tambah 3 per 3. Okey, jadi sekarang awak masukkan yang songsang tu ke dalam setiap X dalam GP. Adik. Okey, jadi kita masukkan dalam GP kita. Okey, maksudnya yang cikgu highlight ni, yang warna kuning ni, X ni, kita gantikan dengan X tambah 3 per 3. Okey, dapatlah nanti GX. Jadi sekarang G pula QX. Okey, QX kita akan gantikan. Sekejap. Okey, jadi QX kita adalah 9 darab. Okey, X kuasa 2 tu. X tambah 3 per 3 kuasa 2. Ni. Algebra lagi. Salah kembang salah. 6 darab X tambah 3 per 3 tambah 2. Okey, kembang. Jadi yang tu, bila kembang, awak kena hati-hati. Okey, 9 ni kan kat depan kan? 9 ada kat depan. Dalam kurungan ni, X tambah 3 kuasa 2. Jadi bila X tambah 3 kuasa 2, X tu kuasa 2 dulu. 3 darab X dapat 3X. Lepas tu darab 2, dapat 6X. 3 kuasa 2 dapat 9. Jangan lupa ada per kat bawah pun kena kuasa. 3 kuasa 2 dapat 9. Okey. Kat bawah tu ada benda yang awak kena kuasa 2 kan. Okey, yang kedua, 6X tambah negatif 6 darab 3. Negatif darab positif. Salah ni. Negatif 6 darab 3, negatif 18 per dengan 3. Ataupun awak boleh siap-siap potong kat sini. Maksudnya potong tu 3 ni kita potong terus. Ni jadi 1, yang ni jadi 2. Lepas tu baru darab 2. Maksudnya kita darab 2, negatif 2X, negatif 2 darab 3. Jadi dapat negatif 6 tambah 2. Okey, itu. Jadi yang bawah ni pula, QX sama dengan, okey, yang ni boleh potong. Yang ni boleh masuk kan, 9, settle. Jadi tak payah darab dah. Kalau tak, awak kena darab dulu 9X. 9 tu kena darab semua dekat dalam kurungan tu. Jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tolak 2X tolak 6 tambah 2 tolak 6 tambah 2 terus je lah. Dapat negatif 4. Okey, mana yang boleh kita tambah, kita tambah. Contoh, maksudnya apabila sebutan dia serupa. Sebutan dia serupa. Jadi mana sebutan serupa? X kuasa 2. Ada tak? Okey, X kuasa 2 tak ada dah. Okey, 6X dengan 2X tu. Negatif 2X. 6 tolak 2. Dapat 4X. 9 tolak 4 dapat 5. Jadi dapatlah G pula QX. Okey, settle masalah. Jadi kita dah dapat 3 markah kat situ. Jadi kena ingat bila nak cari fungsi utama, fungsi yang dia bagi satu lagi tu, cari songsang. Songsang tu masuk dalam fungsi gubahan yang dah diberikan. Ganti setiap X dengan songsangan fungsi yang kedua. Okey? Boleh? Boleh? Okey, boleh? Komen boleh? Cikgu nak pergi ke soalan. Berapa minit dah cikgu live ni? Saya nak tengok. Maklumlah. Newbies. Oh, dekat sejam dah weh. 54 minit. Okey, soalan last. Soalan last. Okey, soalan last. Sebelum ke soalan last, cikgu nak promote sikit kalkulator. Kalkulator, bila... Okey, contohnya sekarang ada adik awak yang nak masuk form 1. Ada yang nak masuk form 4. Okey. Kalau form 4, kalau sekolah cikgu lah. Kalau kelas yang cikgu mengajar,
memang cikgu akan paksa rela lah. Kau tak beli, kau yang menyesal. Sebab apa? Sebab dia memudahkan kau. Kau dah tak reti nak congak. Bila kau tak reti nak congak, kau salah tekan pula kalkulator. Okay. Jadi, kelebihan kelas Swiss. Okay, kelas Swiss ni kelebihan dia. First kali, contoh pecahan. Okay, cikgu buka dua kalkulator. Senang kau nak tengok macam mana kelebihan kelas Swiss dan kelebihan MS. Okay, MS ni cikgu tak boleh nak besarkan dah. Ini je yang paling besar cikgu rasa. Kalau big screen pun 2 kali. Screen ni je yang besar. Okay, screen je yang besar. Screen atas tu. Tapi boleh lah kau tengok bezakan dengan yang tu. Okay, tengok. Okay, tengok tengok atas screen tu. Okay, beza dia yang pertama. Yang pertama yang paling ketara adalah pecahan. Contoh, kita tekan 2 per 3. Nampak? Berbanding kalau cikgu tekan yang kelas Swiss 2 per 3. Nampak beza dia? Okay. Beza dia adalah 2 per 3 yang kelas Swiss tu, yang warna hitam tu, dia ada 2 line. Macam kita tulis. Okay, macam yang kita tulis pada kertas. 2 per 3 yang ni dia pergi ke tepi, bukan macam yang kita tulis dalam kertas. Okay, itu satu. Yang kedua, contohnya kita ada nombor set. Set 5. Okay, bahagi. Yang ni macam mana nak buat ni? Set 5 dapat macam ni kan? Tapi awak tak boleh nak tukar balik kepada set 5. Kalaulah kelas Swiss kita tekan set 5. Nampak? Dia jadi set 5 balik. Jadi kemudahan awak apabila awak masuk bab indexed log. Bila awak tekan darab dengan conjugate ke apa ke, jawapan dia memang dalam set. Jadi yang mana yang baru nak ambil Maths tahun depan, yang join live cikgu ni, carilah kalkulator kelas Swiss. Paksa cikgu awak ajar kalkulator kelas Swiss ni. Senang hidup awak. Okay? Ini baru satu tau. Jadi kalau awak tengok yang awak pergi tengok dekat profil cikgu, ada 2 video yang cikgu share. Yang pertama taburan dan yang kedua untuk hukum linear. Okay? Boleh tengok yang tu. Di mana yang senangnya untuk kelas Swiss ni, okay, senang dia adalah bila set, memang dia akan keluar jawapan set. Okay? Dan banyaklah dia punya ni. Okay, banyak sangat. Macam tadi, live tadi pun cikgu ada tunjukkan, live petang tadi. Okay, jadi cikgu tak nak dah bercerita pasal kalkulator yang satu lagi tu. Yang tak canggih tu, kita tengok je kalkulator kelas Swiss. Okay, sekarang ni contohnya kita nak GX tu. Okay, kalau awak tengok buku teks, GX tu kalau daripada negatif 5 pergi ke 5 tu, dalam buku teks dia suruh awak nyatakan semua nilai. Maksudnya daripada negatif 2 sampai 5. Ada berapa nilai kalau ikutkan? Ada 8 nilai kan? Ke 88 tu awak kena buat dalam jadual. Okey. Kalau dalam exam, awak ambil ujung. Nanti kita cerita pasal exam. Yang ni kita cerita pasal buku teks dulu. Jadi kalau dalam buku teks, dia akan bagi 8 nilai. Maksudnya, X kita daripada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi GX kita dapat berapa? Okay, yang ni cikgu kena ambil pembaris untuk buat jadual. Cikgu malas nak create jadual dulu. Okay, ambil pembaris je. Cikgu ada pembaris. Dah kenapa dia tak boleh nak ni pula? Okay, 5 dengan 4 ni dekat sangat, macam 45 pula. Okay, jadi kita tengok kat sini. Lukis kita punya jadual. Sengit pun sengit lah. Lantok lah. Yang penting matlamat sampai nak lukis jadual. Okay, GX kita. Jadi, ajaibnya kalkulator kelas Swiss ni, kita boleh tekan sahaja dalam masa berapa saat je terus dapat semua nilai. Itu ajaib dia. Jadi kalau kau rasa kau tak nak beli lagi, tak tahulah. Okay? Jadi siapa yang tak ada lagi, silalah beli kalkulator kelas Swiss. Sekian daripada Duta Casio. Duta ke? Tak adalah Duta lagi. Kau Duta dapat royalty dah. Okay?
Orang yang bahagia menggunakan kalkulator kelas Swiss. Okey, yang ni pandai-pandai lah. Malas dah aku nak guna pembaris ni. Kau kalau kau exam kau guna pembaris Kau tak guna pembaris aku bagi kosong kau tahu. Okey, jadi yang ni sini buat jadual kan mestilah ada palang-palang ni. Okey, ini jadual yang kau buat. Sekarang kau pergi ke kalkulator kelas Swiss tu. Kita ada GX kita negatif 2x tolak 6. Jadi awak kena ke table. Okey, kita ada table. Dalam kalkulator kelas Swiss, awak pergi ke table. Jadi awak tekan menu. Kalau awak tak tahu lagi kat mana, awak tekan menu dulu, awak pergi ke bawah. Yang mana dia tulis table, nombor 9. Kalau awak memang dah ingat, nombor 9 ni tekan sama dengan. Dia akan keluar, dia tanya FX berapa. Okey. Kalau kau tak ingat, kalau awak ingat, awak pergi balik ke menu, awak tekan 1 kan. Okey, menu awak tekan terus 9. Dia akan terus keluar table. Tapi janganlah apa ni orang panggil? Janganlah confident sangat tiba-tiba salah. Jadi tengoklah yang ni yang ke-9 tekan sama dengan. Then awak masukkan dia punya GX tu. Tak apalah FX pun. Okey? Yang penting kita boleh masukkan dia punya nilai ni, fungsi ni. Jadi untuk modulus kita ada ABS. Siapa yang ada kalkulator kelas Swiss, ABS tu terletak dekat atas pada kurungan. Jadi macam mana nak ambil tulisan warna kuning, awak tekan shift, tekan kurungan. Okey, bila tekan shift, tekan kurungan, dia akan ada modulus. Selepas itu awak type 2, awak tekan 2x tolak 6. Okey, dah settle kat situ. Awak tekan sama dengan. GX ni tak payah masukkan dah sebab tadi kita guna FX je. Okey, sekarang dia tanya range. Kita nak daripada berapa ke berapa? Sekarang paling kecil kita negatif 2. Jadi tekan negatif 2. Okey, dah settle kat situ. Awak tengok cursor cikgu tu nampak kan dekat skrin awak? Sama dengan. Okey, selepas itu yang paling N kita 5. Okey, settle. Step ni kita nak langkau berapa? Contoh kita nak negatif 1 kan? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Itu kita punya jujukan. Yang kedua, kalau kita nak langkau 2, dia akan jadi negatif 2, 0, 2, 4, 6. Gitu. Jadi yang langkaunya 1 je lah. Nampak? Settle semua masalah. Sorry. Apa cikgu buat? Mana nak ni pop up display supaya besar sikit. Nampak? Awak nampak? Semua nilai kita dah ada kat situ. Betapanya canggih kalkulator kelas Swiss ni. Semua nilai dah ada, tinggal masuk dalam jadual. Jadi kita ada negatif 2 sama dengan 10. Jadi letak dekat situ 10. Lepas tu, tengok susah pula. 8, 6. 4. Lepas tu 8, 6, 4. Nak tengok bawah, tekan bawah ni. Okey, tekan bawah. Tekan bawah. Ni, anak panah ke bawah ni. Okey. 4, 6, 2. 2 dapat 2. Okey, 2, 0. 2, 0, 2, 4. Oh, cantik pula nombornya. 2, 0, 2, 4 tahun ini. Okey. 2, 0, 2, 4. Jadi salin saja, jangan salah salin. Okey? Aizael dari mana? Apa yang bestnya? Kalkulator ni kan best kan? Pergi beli terus. Beli dekat kedai buku. Kalau orang kedai buku cakap MS boleh guna, kau jangan kata beli MS. Sebab beza dia tak banyak. Beza dia dalam RM10 lebih je. Beza MS dengan FEX. Okey? Nanti macam yang kalkulator yang cikgu tunjuk ni, dia ada warna biru. Warna pink dengan warna hitam ni lah. Nanti cikgu tunjuk gambar. Kalau jumpa lah. Kalau tak jumpa, tak boleh nak tunjuk. Okay? Jadi sekarang, kita dah ada nilai tu. Okay. First kali, kita nak lukis. Soalan A. Kita buat lagi. GX peta pada diri sendiri. GX peta pada diri sendiri. Belum buat. Gelojoh buat soalan B dulu. Okay? Jadi kita buat soalan A dulu.
Yang tu soalan B kita bawa ke bawah. Soalan A. Gerak tak ni? Tak bergerak. Tak bergerak. Ayo gerak. Biar je duduk situ. Okey, soalan A dulu kita buat. Soalan A. Okey, soalan A dia cakap cari nilai X apabila Gx dipetakan pada diri sendiri. Maksudnya Gx, okey. Gx sama dengan X. Jadi kita ada modulus. Bila ada modulus, dia akan ada dua situasi. Maksudnya 2X tolak 6 sama dengan X. Itu satu. Satu lagi 2X tolak 6 sama dengan negatif X. Dia akan ada dua. Satu negatif, satu positif. Sebab apa? Sebab modulus ni nilai negatif pun dia akan jadi positif. Sebab tu dia ada dua nilai. Okey, sekarang ni kita cari nilai X. 2X tolak X. X yang sebelah sini pindah pergi sebelah sana. Maksudnya 2X tolak X. 6 tu pindah pergi kanan sama dengan 6. Cikgu pergi laju je yang ni sebab benda dah biasa buat. Jadi 2X tolak X sama dengan 6. Ini yang pertama. Yang kedua, X sebelah sana bawa pergi sebelah kanan, kiri juga. Maksudnya 2X tambah X sama dengan 6. 2X tambah X, 3X sama dengan 6. Bahagi 3X sama dengan 2. Jadi itu nilainya. Okey? Yang seterusnya, apa yang lebihnya kalkulator kelas Swiss ni? Okey. Kalau awak tengok sekarang, kalkulator kelas Swiss ni, dia ada satu lagi orang panggil kelebihan. Dia ada QR code. Tengok cikgu tekan shift, tekan OPTN. Nampak QR code tu? Bila kita tekan QR code ni, dia akan terus ke laman web Casio. Kelas PadMath ni, dia akan tunjukkan graf tersebut. Kau tengok keajaiban dia. Kau tengok sekejap lagi. Nampak? Kau akan nampak keajaiban dia. Jadi sekarang kau tengok sekarang. Nampak? Graf tu adalah graf modulus yang bentuk V. Jadi bila kau ada handset, okay, kau boleh scan dekat kalkulator. Kau tekan kalkulator, kau scan guna QR code. Jadi dia akan pergi ke laman web Casio ni dan dia akan tunjukkan. Beli ori sahaja ada. Yang tak ori jangan perangan nak ada. Okay? Jadi yang ori, belilah original. Okay? Siapa yang nak link Shopee boleh PM cikgu nanti ya. Link Shopee yang original. Maksudnya yang bukan kelas cikgu lah. Jadi yang original Shopee RM80. RM80. Kalau siapa yang dekat Pahang boleh pergi MBS. MBS ada kad. Awak ada kad Pahang Pride tu. Awak boleh dapat diskaun. Kalau tak ada Pahang Pride, harga dia RM99.90. Kalau ada Pahang Pride, awak akan dapat RM82.90. Harga lain daripada tu, kau call aku. Kau cakap, biar aku yang cakap kat dia. Harga dia sepatutnya RM82.90 dekat MBS. Okay? MBS banyak dekat Pahang. Dekat Temeloh ada, dekat Maran ada, dekat Kuantan ada, dekat BP ada. Okay? Bandar Pusat ada. Jadi kalau harga lain daripada yang cikgu cakap ni, RM82.90, awak call cikgu. Cikgu cakap dengan dia. Sebabnya orang Casio dah warning kat cikgu. Kalau harganya lain, boleh report dekat Casio. Okay? Jadi memang cikgu ni cikgu kalkulator lah nak cakapnya kat sini. Okay? Jadi sekarang awak tengok ini adalah graf modulus. Okay. Tapi kalau kau dalam periksa, kau tak boleh tengok. Kau tak boleh tengok mana ni, kau kena buat sendiri. Jadi apa yang awak kena tahu, kita plot satu-satu boleh. Okey, kalau dalam exam memadai awak ambil yang mana? Yang hujung. Cantik pula warna biru ni. Baik. Tak cantik biru, hijau lah. Yang hujung, nampak? Okey, yang hujung dengan yang hujung ini dan yang ada nilai kosong. Itu sahaja yang penting. Kalau dalam jadual yang awak cari ni tak ada nilai kosong, awak kena cari. Maksudnya,
awak kena cari Gx sama dengan kosong. Kenapa? Dekat sinilah bucu V tu duduk. Okay, dekat situlah bucu V tu duduk. Maksudnya dekat paksi X tu dia lantun balik pergi ke positif. Sepatutnya awak dapat nilai negatif. Tapi dia lantun balik pergi ke positif. Jadi, awak nak lukis sekarang, nilai yang paling besar adalah 10. Negatif 2 sama dengan 10. Walaupun lakar, kau wajib guna pembaris. Okay, lakar tak semestinya kena plot. Plot dengan lakar benda yang berbeza. Plot adalah kena guna kertas graf. Bila lakar, kau tak payah guna kertas graf. Okay, jadi kau buat dulu paksi X dengan paksi Y kita. Ini paksi Y. Ini paksi X. Okay, harapnya keluarlah. Siapa-siapa yang SPM nanti harapnya keluarlah soalan macam ni kan. 1, 2. 1, 2 dapat 3 markah dah. Kat sini ya. Jadi sekarang ini adalah apa? Paksi Y kita adalah Gx. Jangan tulis. Ikut soalan. Okay. Gx. Jadi paksi X kita X lah. Okay. First kali kita ada negatif 2 sampai 5. Tulis dulu. Negatif 2 dekat mana? Sini. Negatif 1. Negatif 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang ni kita hanya perlu lakar. Yang pertama adalah negatif 2, 10. Jadi negatif 2, 10. Okay, buat 2, 4, 6, 8, 10. Biasa cikgu suka buat lebih satu lah untuk skala. Okay, jadi bila negatif 2, 10, kau letak dekat sini. Negatif 2, 10 kat sini agak-agak. Letak satu titik kat situ. Negatif 2, 10. Okey, satu lagi dekat kosong. Dekat paksi X tu 3, kosong. Kat sinilah 3-nya. 3, kosong. Sekejap, cikgu guna warna lain. Boleh nampak. 3, kosong kat situ. Okey. Yang ni negatif 2, 10. Then, last kali 5, 4. Tadi aku saja je nak promote calculator kelas Swiss supaya kau gedik-gedik nak beli kan. Ni 5, 10 kat sini. Alahai. Kat situ. Jangan melebihi. Maksudnya kau jangan gatal-gatal buat nombor 6 pula. Okay? Sebab dia dah cakap dekat dalam ni dia nak negatif 2 sampai 5 je. Jangan bagi lebih. Ikut julat. Bagi lebih salah. Okay? Lepas tu, tugas yang kedua adalah awak sambung. Okay, awak sambung semua ni. Sambung. Jangan melebihi titik awal dan akhir. Titik awal dengan akhir tu jangan lebih. Okay? Jadi sepatutnya kosong tu 6 kan? Pandai-pandailah kau padam balik. Pandai sikit menipu tu. Jangan betul sangat ni. Letak 6 kat situ pula. Okay, supaya nampak paksi Y kita, pintasan Y kita 6. Nampaklah betul sikit. Okay, jadi ingat ubah balik yang 6 ataupun awak ubah baliklah supaya nanti taklah salah. Dia akan tengok paksi pintasan Y, dia akan tengok pintasan X dan awal dan akhir. Itu saja. Okay, jadi itu graf kita. Bentuk V dapat 1 markah. Titik julat tu dapat 1 markah. Rasa 2 je markah kat sini. Okay. Jadi, lepas tu dia nyatakan julat. Maksud julat tu adalah apa yang paling besar dan paling kecil Y. Paling besar, paling kecil Y. Okay, paling besar berapa? Paling kecil berapa nilai Y? Okay, awak tengok, awak komen sikit paling kecil berapa? Tak nak, habis suara dah aku nak bercakap. Paling kecil berapa, paling besar berapa? Tengok dekat jadual tu. Paling kecil berapa nilai Y, itu adalah julat. Biasa kau memang yakin je kau dah siap soalan. Tapi kau tak siap sebenarnya. Kau memang selalu tertinggal Gx tu. Julat tu. Okey. Jadi kosong yang awal kan. Jadi macam mana nak tulis julat? Gx. Tulis besar-besar kat bawah. Gx. Daripada berapa
ke berapa? Kosong mula-mula. Yang kedua, apa nilai paling last? Y. Bukan nilai paling last X. Y. Nilai paling last GX tu. Jadi daripada kosong hingga berapa? 10. Bagus. Daripada kosong hingga 10. Kalau awak tak buat GX tu, awak hilang satu markah. Dalam markah kau cukup makan, kau hilang lagi satu, tak cukup lah. Mula aku nak ambil. Okey, dah lah. Okey. Jadi itu untuk soalan macam ni. Agak keluarlah siapa yang SPM tu, mana tahu kan tiba-tiba keluar soalan macam ni. Dan soalan-soalan yang cikgu dah buat tadi. Okey, ada soalan? Yang penting kalkulator ni beli. Memang memudahkan awak. Belum lagi cikgu tunjuk. Okey, cikgu tunjuk sikit yang contoh kan form 1. Form 1 awak kan dah form kenapa tiba-tiba dia mati? Sekejap. Okey, form 1. Jadi kalau kau macam ni, kalau kau macam ni, kau pergi satu balik. Pergi menu, pergi satu balik. Ataupun kalau tiba-tiba kau bengong, kalkulator ni bengong, tekan reset. Reset dekat nombor 9. Janganlah kau kata kau pergi hantar kedai pula. Tiba-tiba kalkulator kau tak boleh nak tekan apa-apa. Kau buat reset ni dulu. Shift, pergi ke 9. Dia tanya, mana? Pilih nombor 3 je senang. Lepas tu tekan yes. Yes, pilih sama dengan. Itu cara nak reset kalkulator ni. Okay, dia lain sikit dengan MS. MS tu mode clear je kan. Shift mode dapat clear nombor 3 tu. Okay. Jadi, siapa yang belum ada kalkulator kelas Swiss, eloklah awak beli ya. Memang sangat memudahkan awak. Okey, contoh cikgu bagi tahu tentang nombor perdana. Contoh 36. Adakah ini nombor perdana? Ya ke tak? 36 nombor perdana ke tak? Cuba komen. Ya atau tak? 36 ni. Nombor perdana ke tidak? Cuba komen. Nombor perdana ingat tak? Nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan satu atau diri sendiri sahaja. Okey, jadi macam mana nak tengok? Macam ni. Awak tekan shift, kita ada sebelah button negatif tu kan. Kita ada button darjah, minit, saat tu. Okey, jadi awak tekan shift, awak tekan button darjah tu. FACT itu adalah faktor perdana. Ajaib tak kalkulator ni? Jadi faktor perdana bagi 36 adalah 2 darab 2 darab 3 darab 3. Itu adalah faktor perdana. Okey, jadi sekarang kalau awak tengok lagi, contoh nombor perdana kan 13. Betul tak 13 nombor perdana? Okey, jadi kita tekan 13, tekan sama dengan dulu tau. Kalau awak tak tekan sama dengan sampai ke sudah, awak tak jumpa. Okey, tekan sama dengan. Lepas dah tekan sama dengan, awak tekan shift, tekan balik yang FACT tadi. Okey, awak nampak? Shift, tekan FACT tu tadi. Nampak tak? Tak berubah. Jadi bila dapat nombor tu balik, maksudnya itu adalah faktor perdana pula. Nombor perdana. Okey, contoh lagi. Kita ambil 6. 6 bukan nombor perdana kan, awak tahu. Jadi tekan shift, tekan FACT, awak akan dapat 2 darab 3. Jadi yang ni dapat pandu arah awak kepada jawapan yang betul. Untuk form 1 lah ni, form 1 kan dah belajar kan pemfaktoran perdana. Jadi awak boleh promote juga kepada adik-adik awak supaya membeli kalkulator kelas Swiss. Biar habis kilang tu, biar habis stok. Okey, ada soalan? Siapa yang SPM? Adakah yang join ni? Macam mana nak tengok orang join ni? Aku tak faham betul lah. Orang yang join ni. Kat mana nak tengok? Kena buka benda ni ke? Total view 300. Apa benda? Okey. Komen. Sabar. Oh, tu orang komen. Yang ni apa? Lepas tu nak tengok apa lagi? Ni apa? 10 ni. Diamond ni apa? Cikgu komen sikit. Cikgu tak tahu ni. Cikgu komen sikit. Cikgu nak belajar kejap pasal TikTok ni. Ini apa? Diamond ni apa? Glitter ni apa? Follower ni yelah orang baru follow kan? Check. Tak ada orang nak komen ke? 10 tu orang masuk.
10 tu yang tengah tengok. Oh, 10 je yang tengah tengok. Lepas tu 10, mana 10? Tak nampak nombor 10. 10. Ana nampak nombor 10. Tak. Tak nampak. Kat mana 10 dia letak? Ana Awak nampak je nampak 11 10. je. Kat mana? Ana nampak 11 je tu. Glitter tu bilangan orang yang bagi gift. Oh, gifter. Gifter. Oh, gifter. Aku baca glitter. Glitter. Oh, gifter. Diamond tu apa? Cepat. Apa 12 dah? Oh, nak habis dah. Cakap kat dua orang tu nak habis dah. Lagi keluar balik. Lepas tu, benda lagi. View ni, 302 view ni apa? Orang tengok 10 je. Oh, dia tengok lalu. Lepas tu dia tak minat admit. Dia tak ambil admit. Diamond tu duit kot. Oh, gitu. Orchid ni siapa? Berapa ramai yang lalu tengok? Oh, gitu. Faham? Bilangan orang yang masuk. Oh, okey. Lepas tu record ni nanti. Sekejap. Okey. Lagi apa lagi yang awak nak kena bagi tahu cikgu tentang live ni? Apa lagi? Oh, Fahana. Okey, apa lagi ni dia tunjuk ni? Tak ada lah kan? Jadi kalau cikgu N ni, cikgu N tekan sini lah. N live gitu. Lepas tu N record juga. Betul? Cik taik, cik komen. Terus tu orang bagi gift. Oh, mana? Yang nak A+ tu ke? Dapat 33 lah ke kiranya? Oh, faham. Oh, diamond tu coin lah. Oh, boleh bagi gift lah kat orang lepas ni. Faham. Jadi cikgu N, lepas tu cikgu record tu cikgu N juga. Okey, terima kasih semua yang join. Harap dapat menambah kefahaman awak semua tentang fungsi. Dan untuk yang nak ambil SPM, good luck. Hati-hati dalam menjawab apa tu? Semua masuk Islam siapa pula? Benda pula. Ana, bukan benda. Okey, sama-sama. Lee siapa Lee? Adakah nama cikgu ke tak? Terima kasih. Megat siapa Megat? Masa macam mana cikgu nak? Maksudnya cikgu kena upload balik lah kan? Oh tidak. Okey. Lee dari sekolah mana Lee? Tak, maksudnya kalau random. Maksudnya kalau cikgu nak N, SMK Cedung. Okey. Kalau cikgu nak N live ni, cikgu nak kena Afzan. Okey. Cikgu nak kena masukkan balik lah kan live ni ke TikTok gitu. Okey. Nanti cikgu cubalah. Manyuk ni nak satu jam. Okey, terima kasih semua yang join. Good luck untuk SPM yang ambil SPM. Good luck juga untuk yang SPM akan datang. Pastikan cuti ni ambil peluang sebaik mungkin untuk awak mantapkan lagi bab yang awak dah belajar waktu form 4 tu. Jangan waktu form 4 nanti awak nak waktu form 5 nanti, walaupun sekarang umur awak dah form 5, waktu sesi depan ni awak baru nak tengok balik. Ingat UP1 dekat, paling dekat UP1. Jadi UP1 format full format. Maksudnya format penuh. Maksudnya awak kena belajar balik daripada tingkatan 4 tu, bab 1 sampai bab 10, kena mahir. InsyaAllah nanti cikgu bagi tahu balik ni kalau cikgu, sebab esok cikgu busy. Esok cikgu ada kelas dengan anak-anak murid cikgu kat sekolah. Jadi mungkin esok tak lah, sampai daripada pagi sampai malam. Okay. Jadi tengok balik yang rasa algebra awak terlalu lemah. Tengok balik modul algebra. Kalau yang marah ni hari tu ada bagi kan modul algebra waktu buat dekat SMK Seri Jengka tu. Tengok balik modul tu, buat satu-satu. Biar fasih betul algebra. Jangan lagi ada salah kembang ke, salah faktor ke. Itu algebra. Okay. Jadi setakat tu sahaja live cikgu hari ni. Terima kasih semua. Thank you. Macam nak N? Dah kenapa tak boleh N? Oh ni N. Tak N pun.
Lepas sudah. Dia buat bengong dia. Tekan pop up yang mana pula? Tak nampak weh. Yang tu kan, yang bawah tu, live tu. Kan? Tekan merah tu je. Oh ni, dah ada, lambat dia keluar. Okay, thank you. Sekejap. Fuyo. Apa? Cuk, dapat ni. Apa? Ni ha. Weh. TikTok, Fuyo. Hebatnya. You buat TikTok. Fuyo, hebatnya you buat TikTok. Mana nak?